Hai murid-murid, saya Guru Bahasa Melayu anda. Okey, hari ini kita akan belajar Bahasa Melayu tahun 2 SCKT Bijak Sains. Okey, standard pembelajaran hari ini ialah 1.2.2 bertutur dan menjelaskan maklumat yang tersurat dan tersirat dengan menggunakan idea yang kritis dan kreatif. Serta 2.2.1 membaca, memahami dan mengenal pasti isi tersurat. Okey, objektif hari ini ialah pada akhir pembelajaran ini, murid dapat bertutur, mengenal dan menjelaskan isi tersurat dan tersirat dengan betul. Tajuk hari ini ialah makan untuk hidup. Okey, murid-murid, hari ini kita akan lihat unit 13 Bijak Sains. Tutur dan jelaskan makan untuk hidup. Okey, di situ kita boleh lihat tenaga. Tum besar hidup. Cuba lihat gambar di sini ya. Lembu, anak ayam dan arnab sedang buat apa? Ya, sedang mencari makanan. Ya, okey. Mengapa mereka mencari makanan? Mengapa mereka harus mencari makanan? Ya, kerana mereka hendak terus hidup. Dan makanan juga akan memberi tenaga dan membantu kita untuk tumbuh besar. Okey. Tajuk-tajuk ini pasti ya anda telah belajar dalam mata pelajaran sains kan? Okey, hari ini memang ada kaitan dalam tajuk ni ya. Okey, sebelum tu mari kita lihat kosakata hari ini. Tenaga. Apa itu tenaga? Makanan yang memberi tenaga untuk melakukan aktiviti sepanjang hari. Ya, makanan ada 3 jenis makanan kan? Makanan yang memberi tenaga tu makanan yang mempunyai karbohidrat. Makanan-makanan ini akan memberi tenaga untuk badan kita untuk melakukan setiap aktiviti. Okey, nombor 2. Tum besar. Ya, tum besar artinya membesar ya. Tulang-tulang kita, badan kita akan besar ya. Di situ pun ada makanan yang berprotein yang sentiasa membantu setiap hidupan untuk membesar. Okey, ketiga, hidup. Okey, apa arti hidup? Okey, hidup artinya perlukan makanan untuk terus hidup. Ada juga makanan ya. Kalau kita tak ada makanan, tak makan untuk 7 hari, kita boleh meninggal. Okey, jadi jika kita hendak teruskan hidup kita, kita patut mengambil makanan yang sepatutnya. Okey, selepas ini cuba tengok dialog di situ. Helmi, lihat lembu itu. Lembu itu makan rumput. Ya, Guan Hong. Lembu itu perlu makan kerana mahu mendapatkan tenaga. Okey, kenapa makan rumput? Lembu makan rumput sebab dia hendak mendapatkan tenaga untuk badan dia, ya, untuk berjalan, berlari kan. Jadi cuba lihat anak ayam ni. Anak ayam ini pun sama ya, dia sedang cari makanan untuk mendapatkan tenaga. Lagi satu, anak ayam ni masih kecil, dia hendak tumbuh besar. Jadi dia patut makan makanan yang membantu badan dia membesar. Okey, yang ini arnab ya. Arnab mungkin akan mencari makanan untuk teruskan hidup dia. Okey, cuba tengok dialog mereka ya. Apa mereka akan bercakap? Ya. Macam cikgu beritahu kan, anak ayam mencari makanan untuk membesar. Okey, kemudian. Ya, arnab mencari makanan untuk terus hidup. Jadi setiap hidupan mencari makanan untuk pelbagai jenis kebaikan ya. Untuk mendapat tenaga, untuk mendapat tumbuh besar, untuk teruskan hidup mereka.
Okey, cuba lihat latihan ya dalam buku aktiviti jilid 2 muka surat 1. Bijak sains. Tutur dan jelaskan. Cuba tengok gambar ni. Ada dua jenis gambar ya. Yang ni tempat dia ternampak ada pokok kaktus. Ada pokok-pokok yang telah kering, tak ada air kan? Ya. Apakah tempat itu? Ya, padang pasir. Okey, yang ni cuba tengok apa ni? Rangka ya, rangka tulang haiwan. Kenapa ada rangka tulang? Sebab haiwan tu telah meninggal ataupun mati dan hanya rangkanya saja tertinggal. Okey. Cuba tengok di situ. Padang pasir. Panas dan kering. Haiwan mati. Okey, jom kita lihat kosakata dulu Okey, apa itu padang pasir? Okey, padang pasir juga dipanggil gurun. Gurun, tempat yang kering dan kekurangan air ya. Yang ni memang tak ada air, memang kekurangan air dan sangat kering. Okey. Okey, next. Ya, panas dan kering. Hangat, panas tu adalah hangat ya dan tidak ada air yang dipanggil kering. Tidak lembap dan juga boleh dipanggil kemarau. Memang langsung tak ada air. Okey, ketiga, haiwan mati. Yang ni ya, haiwan mati ya. Haiwan mati artinya binatang ataupun hidupan tidak hidup ataupun tidak bernyawa. Okey, sekarang kita dah faham ya maksud perkataan-perkataan ini. Jom kita lihat dialog di situ. Amira. Ziing, mari lihat gambar itu. Baiklah Amira, gambar itu. Okey, gambar itu menunjukkan apa? Cuba fikir. Ya, gambar itu adalah padang pasir. Okey. Cuba lihat kedua. Keadaan di kawasan itu. Bagaimanakah keadaan di situ? Macam mana keadaan? Ya. Panas dan kering. Okey, ketiga. Betul Amira, haiwan di sana. Apa yang telah berlaku pada haiwan di situ? Ya. Haiwan di sana sudah mati ataupun tidak bernyawa. Okey. Sekarang cuba lihat haiwan mati kerana. Cuba fikir, mengapa haiwan mati? Apakah sebabnya? Cuba lihat di sini adalah padang pasir, panas, kering. Jadi haiwan mati. Jadi apakah sebab haiwan mati? Haiwan tak dapat apa? Ya, haiwan tidak dapat air dan makanan di situ. Jadi haiwan mati kerana tidak ada air dan makanan. Okey, murid-murid, cuba buat latihan di muka surat 1 dalam buku aktiviti jilid 2. Okey, murid-murid, cuba lihat muka surat ni, gunakan deria. Baca dan fahami ya. Jom kita baca bersama-sama. Sedia? Okey. Ada sepiring mihun goreng di atas meja. Helmi mahu makan mihun itu. Sebelum makan, Helmi perlu memastikan bahawa mihun itu belum basi. Dia perlu menggunakan derianya. Mula-mula Helmi melihat keadaan mihun itu. Dia menggunakan deria penglihatannya. Mihun itu tidak berlendir. Kemudian, Helmi menghidu bau mihun itu. Dia menggunakan deria baunya. Mihun itu tidak berbau busuk. Seterusnya, Helmi merasa mihun itu dengan lidahnya. Dia menggunakan deria rasanya. Rasa mihun itu sedap. Setelah berpuas hati, barulah Helmi makan mihun itu.
Okey, kita dah belajar dan baca Okey, sekarang kita akan cuba lihat beberapa perkataan di situ Basi. Apa itu basi? Basi itu makanan yang sudah rosak. Okey, deria. Deria adalah deria kita memang mempunyai 5 jenis deria Kita memang dah belajar dalam mata pelajaran sains Yang pertama deria melihat, mata untuk melihat, hidung untuk menghidu, telinga untuk mendengar, lidah untuk merasa, tangan ataupun kulit untuk sentuhan panas ke sejuk ke macam tu tidak berlendir. Apa arti berlendir? Berlendir artinya dia akan melekat-lekat dan berair Berbau busuk, bau yang tidak menyeronokkan hati kita yang tidak boleh terima kan. Sedap, enak. Sekarang cuba lihat petikan ini. Kita hendak mencari isi tersurat dan tersirat. Melihat keadaan Mihun itu. Mula-mula dia melihat keadaan Mihun itu. Yang itu adalah isi tersurat. Dia lihat gunakan apa? Deria penglihatannya. Kedua. Dia buat apa? Menghidu bau mihun itu. Dia menghidu bau mihun itu dengan deria apa? Menggunakan deria baunya. Kemudian dia merasa mihun itu. Dia rasa. Dia rasa dengan apa? Menggunakan deria rasanya dengan lidahnya kan. Kita memang makan rasa sedap, masam ke manis ke kita gunakan lidah. Yang ini adalah dipanggil isi tersurat dan isi tersirat Di sini kamu telah melihat satu petikan di sini Cuba lihat tindakan Helmi sebelum makan. Apa Helmi buat sebelum makan? Dia melihat keadaan Mihun. Deria yang digunakan deria penglihatan iaitu mata. Kedua, dia menghidu bau Mihun itu. Dia gunakan deria bau iaitu hidung. Merasa Mihun, deria rasa dan lidah. Katakan ada air panas, ada air dalam cerik. Kamu nak pastikan air itu panas ke tidak. Kamu akan buat apa? Kamu akan pergi cuba sentuh Sentuh kan? Jadi kamu akan gunakan deria apa? Deria sentuhan kan? Kamu akan sentuh dengan kulit anda, dengan tangan dan kamu akan rasa ada tak panas ataupun sejuk Lagi satu adalah deria mendengar. Biasanya kita dengar apa? Bunyi bising ke, bunyi letupan mercun kita akan menggunakan telinga. Murid-murid, sekarang jom kita lihat aktiviti dalam buku aktiviti jilid 2 muka surat 2. Baca dan fahami petikan kemudian lengkapkan isi tersurat. Pada suatu malam, Fiza membaca buku. Tiba-tiba bekalan elektrik terputus. Biliknya menjadi gelap. Fiza mahu mencari lampu suluh. Bagaimanapun Fiza tidak dapat melihat apa-apa. Dia tidak dapat menggunakan deria penglihatannya. Fiza menggunakan deria sentuhannya. Akhirnya Fiza berjaya menemukan lampu suluh di atas meja. Dia merasa amat lega. Cuba lihat ada satu cerita kan. Mula-mula Fiza membaca buku. Tiba-tiba bekalan elektrik terputus. Tak ada lampu, tak ada cahaya. Jadi biliknya jadi apa? Gelap, gelita kan? Hitam Jadi dia tak dapat melihat apa-apa. Jadi dia nak buat apa? Dia pergi mencari lampu
suluh. Dapat tak dia melihat apa-apa? Ya, dia tidak dapat melihat apa-apa sebab terlalu gelap. Jadi dia tidak dapat menggunakan deria penglihatannya. Dia tak boleh menggunakan mata untuk melihat, kan? Jadi dia gunakan apa? Ya, dia gunakan deria, sentuhnya dengan tangan, ya. Akhirnya Fiza berjaya menemukan lampu suluh di atas meja. Biasanya kita memang kalau gelap, kita akan menyentuh dinding, kerusi, benda-benda yang ada di depan kita, di tepi, di sekeliling kita untuk berjalan, kan? Seperti itulah dia menyentuh-nyentuh dan dapat menemukan lampu suluh di atas meja. Okey, sekarang kamu dah faham, kan? Cuba lihat kosakata hari ini. Okey, apa itu elektrik? Ya, elektrik adalah sejenis tenaga yang digunakan untuk menghasilkan cahaya. Okey. Gelap. Tidak terang, tiada cahaya. Hitam, ya. Okey, deria. Alat perasa di bahagian badan. Tadi cikgu dah terangkan, kan, apa itu deria, ya. Okey. Lega. Senang, tenteram. Aduh, leganya hati. Okey, elektrik dah kembali, kan? Macam itulah kita akan rasa, kan? Okey. Sekarang cuba lihat latihan di sini, ya. Nombor 1, bilik Fiza menjadi gelap kerana. Kenapa bilik dia gelap? Sebab apa? Ya, sebab bekalan elektrik terputus. Okey, nombor 2. Fiza mahu mencari. Fiza nak cari apa? Lepas elektrik terputus, lepas bilik dia jadi gelap. Ya. Lampu suluh. Apa tu lampu suluh? Torchlight, ya. Okey. Fiza tidak dapat menggunakan deria penglihatan kerana, okey, apa yang dia tidak dapat gunakan? Dia tak dapat gunakan mata dia untuk melihat. Kenapa? Ya, sebab terlalu gelap. Fiza mencari lampu suluh dengan menggunakan apa? Ya, deria sentuhnya. Okey, murid-murid, cuba buat latihan muka surat 2 ini dalam buku aktiviti anda dengan betul. Okey, murid-murid, hari ini kita dah belajar beberapa kosakata dan cara mencari isi tersurat, kan? Okey, cikgu berharap murid-murid memang dah faham cara mencari isi tersurat dan dapat menyiapkan tugasan dengan lengkap. Okey, setakat ini saja untuk hari ini. Rajin-rajinlah membaca dan latih diri, ya. Okey, semoga berjumpa lagi. Terima kasih. Bye.